Terima kasih, Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, saya terima kasih pada Ahli Yang Berhormat Setiu yang mengemukakan pertanyaan nombor 1 pada hari ini. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, usaha mementeraskan masalah pendatang asing tanpa izin ataupun parti merupakan satu usaha berterusan daripada pihak kerajaan. Dalam hal ini, Kementerian telah mengambil beberapa langkah dan inisiatif bagi membendung kemenjaraan parti ke negara kita. Kerajaan melalui Jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing dan pendatang asing tanpa izin, JKKPA Parti, telah memutuskan satu makmal pengurusan warga negara asing diadakan sebagai pendekatan holistik bagi membincangkan dan menyelesaikan masalah atau isu berkaitan warga asing di Malaysia termasuk parti. Makmal telah berlangsung pada 23 Mac 2010 hingga 23 April 2010. Ini melibat 35 orang pegawai dari pelbagai kementerian dan agensi termasuk wakil dari negeri Sarawak, serta lebih 60 perwakilan dari pelbagai organisasi, persatuan, Dewan Peniaga, Kedutaan. Daripada 50 cadangan dihasilkan, 48 cadangan telah bersetuju oleh jawatankuasa tersebut. Di samping pelaksanaan program penyelesaian penyeluruh mengenai pendatang asing tanpa izin, iaitu parti, atau program usaha kerajaan untuk menetapkan pengurusan warga asing dalam negara, langkah-langkah lain adalah seperti berikut. Melaksanakan operasi penguasaan secara bersepadu bersama agensi-agensi yang berkaitan dari masa ke semasa secara berterusan dan berkesan, menangkap, mendakwa dan mengusir asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara seperti di bawah Akta Immigration 19, Pasport 1966 dan Peraturan Immigration 1963. Membuat naziran ke premis-premis yang terdapat warga negara asing seperti premis majikan dan menggaji pekerja asing, institusi yang mengambil pekerja antarabangsa, kawasan pasar dan pasar borong serta kawasan kediaman rakyat tempatan. Memperkenalkan National Enforcement and Registration System yang melibatkan pengambilan biometrik cap jari pelawat asing di pintu masuk udara, darat, laut sebelum mereka memasuki Malaysia. Cap jari ini akan direkod serta disimpan dan dibuat penandaan sekaligus membantu agenda menangani jenayah rentas sempadan, khususnya jenayah pemandangan orang dan penyeludupan manusia, dan memperketatkan kawasan pintu-pintu masuk sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Tan Sri Yang Dipertua mengadakan engagement dengan pihak kedutaan dengan memberi keutamaan kepada negara-negara sumber serta memasukkan berbagai bahan perbincangan dalam mesyuarat kerjasama atau semasa lawatan pemimpin negara-negara berkenaan. Menasihatkan pelaut-pelaut asing ke negara ini agar mempunyai tiket pulang ke negara asal mereka, return ticket. Di samping menasihat mereka agar mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menyara sepanjang masa mereka berada di negara ini. Memperingatkan pengawasan di sepanjang pesisiran perairan negara, itu kawasan yang telah dikenal pasti sebagai tempat pendaratan dan kemasukan parti. Ini dijalankan dengan kerjasama Pasukan Gerakan Marin PDRM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Agensi Penguatkuasa Maritime Malaysia APMM. Menetapkan usaha-usaha risikan pemantauan penguatkuasaan bagi mendekat penyeludupan manusia di sempadan darat negara. Ia dijalankan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, Unit Pencegah Penyeludupan dan Pasukan Gerak AM. Tan Sri Yang Dipertua, keadaan warga negara asing di negara ini tidak hanya menjadi tanggungjawab satu pihak sahaja, tetapi sebaliknya melibatkan peranan sebagai agensi dan pihak termasuk rakyat negara ini sendiri. Semua rakyat Malaysia perlu turut serta dalam memeteraskan kehadiran parti dengan tidak memberi perlindungan kepada mereka atau menyewa premis atau harta benda kepada parti atau menggaji parti.
tidak boleh dinafikan terdapat rakyat kita sendiri menjadi culprit yang melakukan sesuatu berlandaskan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan keselamatan dan kesejahteraan negara. Ini terdapat dilihat pada jumlah majikan yang ditangkap sepanjang tempoh penguatkuasaan bermula 23 Mei 2013 hingga 17 Jun 2013. Daripada 330 operasi yang dijalankan di seluruh negara tempoh tersebut, seramai 7,032 orang telah diperiksa, di mana 2,179 orang parti serta 25 orang majikan telah ditangkap. Sebagai rakyat Malaysia sendiri bersubahat dengan parti, adalah sukar bagi agensi penguatkuasa untuk menyekat kemasukan atau mengurangkan beradaan parti di dalam negara ini. Namun begitu, usaha berterusan dan gigih akan diterus dilaksana oleh kerajaan demi memastikan kesejahteraan rakyat negara ini tidak dimudaratkan oleh keberadaan warga negara asing di negara ini. Terima kasih, Tan Sri. Setuju. Ibu Menteri, saya agak risau dengan kebanjiran parti di Pasar Besar, Pasar Borong Selayang. Apakah tindakan khusus diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Kerana kalau kita lihat di Kelantan sebelum ini dibanjiri oleh orang Kemboja. Kalau di pasar, satu pasar yang sekarang telah dirobohkan, majoritinya semua adalah daripada Kemboja. Dan mereka juga majoriti dalam berniaga pada malam, terutama dalam menjual kain dan sebagainya. Begitu juga di Cokek dan sebagainya kita lihat. Adakah perkara ini akan berlaku di Selayang pula selepas ini? Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Sebenarnya kerajaan dan kementerian telah membuat banyak operasi di Selayang. Ini melibatkan gerakan polis, immigration dan pihak-pihak yang lain boleh membantu pihak penguatkuasaan kerajaan yang di bawah kementerian ini. Dan sepanjang operasi yang disebut operasi kutip dijalankan pada 8 hingga 19 Jun 2013, mendapat pemeriksaan tak kurang daripada 153 orang telah diperiksa. Hasil daripada pemeriksaan tersebut, 50 orang parti telah ditangkap. Pecahannya adalah seperti berikut: Myanmar 31, Indonesia 10, India 4, Nepal 2, Bangladesh 2, Thailand 1, Kamboja 1. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga telah mengadakan perbincangan dengan timbalan menteri daripada Myanmar, Menteri Kebajikan Myanmar dan juga Menteri Luar Negeri Myanmar, berhubung dengan Pasar Borong Selayang yang dikatakan telah dibanjiri oleh pihak rakyat Myanmar. Tapi apa yang kita sarankan kepada mereka supaya mendokumenkan pihak-pihak ini dan supaya mereka yang boleh dihantar balik, kita hantar mereka balik ke negara mereka. Dan juga dalam masa pemeriksaan kita dapati bahawa ada segelintir daripada masyarakat ini adalah mempunyai kad UNHCR yang di bawah kawalan pihak United Nations, tetapi malang sekali penempatan semula mereka ini kepada negara ketiga adalah amat lambat sedikit. Jadi dalam keadaan sedemikian kita akan bertanggungjawab kepada mereka ini kerana berada di negara kita. Dalam soalan ini juga saya berbincang dengan Ambassador Myanmar supaya dokumentasi ini dapat dipercepatkan. Ini juga kita dapati bahawa mereka semasa membuat dokumentasi ini secara selektif. Apa saja mereka yang mahu, itu sajalah dibagi dokumen dan dihantar balik ke negara mereka.
dan kebanyakan rakyat ini masih mau berterusan duduk di Malaysia dan bekerja di Malaysia, Tan Sri. Terima kasih.